Tetapi yang menggerakkan perubahan perlahan-lahan anti-British, ini ialah golongan muda, kaum muda. Okay? Kaum muda yang pulang dari Mesir, bukan pulang dari Arab Saudi, dan mereka ini bukan Wahabi. Akhirnya barulah kita sampai ke tanah Melayu. Apa yang berlaku di Arab Saudi, kemudian term itu, Wahabi itu berkembang ke India, kemudian ke Sumatera, dan akhirnya sampai ke tanah Melayu. Sampai ke tanah Melayu agak lambat. Okay? Sampai ke tanah Melayu agak lambat. Yang menariknya, tanah Melayu, gelaran Wahabi ini diberikan kepada mereka yang balik daripada, bukan daripada Arab Saudi, tetapi balik dari Mesir. Di Mesir. Ini yang saya rasa macam kita kena betulkan semula pemahaman kita dan salah tanggapan kita. Sedangkan mereka ini yang digelar sebagai kaum muda waktu itu, kaum muda pada penghujung abad ke-19 itu tahun 1890 ke atas sehingga 1920-an. Lebih kurang 3-40 tahun ini, golongan ini digelar sebagai kaum muda. Khususnya selepas tertubuhnya ataupun terbitnya satu majalah yang sangat penting dalam menggerakkan reform, menggerakkan perubahan umat Islam, iaitu majalah Al-Imam. Majalah Al-Imam di Singapura, yang diterbitkan oleh Syed Sheikh Al-Hadi. Syed Sheikh Al-Hadi ini menubuhkan di sana. Kenapa tubuh di Pulau Pinang? Ya, sebab di sana, di negeri-negeri Melayu tadi, seperti yang saya katakan, kita ada Undang-Undang Enactment Islam 1904, Seksyen 9B, yang mengatakan bahawa semua terbitan mesti mendapat kelulusan dulu. Kalau tidak, boleh dipenjara atau didenda. Tetapi terma ini tidak terpakai di negeri-negeri selat, ya, di Street Settlement, iaitu Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Oleh itu Syed Sheikh Al-Hadi menerbitkan majalah Al-Imam di sana 1906, tahun 1906, yang meniru majalah Al-Manar di Egypt, di Mesir. Okey, di Mesir. Menarik untuk dilihat di sini betapa masyarakat ini termakan dengan propaganda yang disebarkan waktu itu. Golongan ini adalah golongan Wahabi. Golongan ini golongan yang memecah belahkan masyarakat. Golongan Wahabi katanya. Sebab apa? Sebenarnya mereka tidak ada, dia dah, kalau bahasa kita, tak ada point dah lah. Tak ada point dah untuk menyalahkan golongan ini yang menyeru kepada political Islam. Ya? Change, perubahan dan political Islam. Dalam majalah ini, Al-Imam ini, Syed Sheikh Al-Hadi, dia menterjemahkan majalah Al-Manar tadi. Banyak terjemahan-terjemahan, ya, daripada Al-Manar itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi di sini. Dan kontennya, kandungannya ialah tentang political Islam. Dari mana? Dari Egypt, Mesir, yang ketika itu sudah mekar gerakan-gerakan nasionalisme untuk menentang British. Di Mesir pun British juga. Jadi dia tersebar. Okey. Dalam Al-Manar, bila ditanya kepada pelajar-pelajar pada waktu itu, bila ditanya kepada pelajar-pelajar waktu itu, apa bezanya antara belajar di Arab Saudi ataupun belajar di Jazirah Arab ini dengan belajar di Mesir? Mereka mengatakan bahawa di Mekah anda hanya boleh belajar agama, tetapi di Mekah anda hanya boleh belajar agama, tetapi di Mesir anda belajar agama beserta politik. Nampak tak? So di Mekah tidak ada unsur politik. Pelajar-pelajar yang pergi ke Mekah, dia tidak belajar tentang politik, tetapi dia belajar tentang ketulinan agama, tentang sumber-sumber hadis di sana. Mereka bukan disogokkan dengan pemikiran-pemikiran agama. Ini yang disebutkan. Tetapi mereka belajar tentang political Islam itu kebanyakannya dibawa balik dari Mekah. Dibawa balik dari Mesir. Melalui antaranya ialah Al-Manar tadi. Kemudiannya digerakkan pula satu lagi majalah yang penting iaitu majalah Seruan Azhar, yang ditubuhkan atau diterbitkan oleh sekumpulan pelajar tanah Melayu, pelajar Malaya dan pelajar Indonesia. Seruan Azhar yang mengumpulkan tulisan-tulisan berkaitan dengan kebebasan umat Islam, keperluan umat Islam untuk mendapatkan pendidikan. Tidak ada lagi dikotomi antara pendidikan ini, pendidikan agama, pendidikan sekular, tak. Semua pendidikan adalah ilmu yang perlu umat Islam kuasai. So tidak ada dikotomi gitu. Ya? Kemudian wanita perlu diberikan peluang yang sama rata dengan lelaki untuk keluar ke muka masyarakat, untuk keluar untuk membantu masyarakat menggerakkan perubahan.
Mereka perlu diberikan hak yang sama rata, hak yang mengundi yang sama, hak pendidikan yang sama. Boleh mengajar, mereka boleh menjadi guru. Ini yang dipropagandakan, dipromosikan oleh majalah Al-Manar contohnya. Saya boleh cadangkan satu bacaan yang saya kira bagus juga dalam membicarakan tentang pengaruh Egypt dalam menggerakkan perubahan kaum muda yang ditulis oleh Muhammad Rizwan Uthman dan Abu Hanifah Aris. Ini dari Universiti Malaya. Universiti Malaya, Muhammad Rizwan Uthman dan Abu Hanifah Haris. The role of Egyptian influences on the religious dynamics and the idea of progress of Malaya's kaum muda before the Second World War. Dalam journal British Journal of Middle Eastern Studies. Boleh try dapatkanlah kalau boleh akses ke journal. Boleh baca dan tengok bagaimana mereka ini, kaum muda ini dilabel dengan gelaran-gelaran yang sangat-sangat kata menyakitkan. Kerana semata-mata mereka ini bertentangan dengan golongan established. Okey. Golongan established itu siapa? Golongan established ini adalah golongan ahli agama ataupun golongan ulama-ulama konservatif yang sudah mempunyai kedudukan dalam kerajaan. Pada waktu itu kerajaan British. Mereka ini selesa dengan status quo mereka. Tidak perlu berusaha untuk menggerakkan perubahan-perubahan. Hatta mereka ini menggunakan gelaran-gelaran self-aggrandizing, iaitu membesar-besarkan diri sendiri. Kita boleh baca dalam tulisan-tulisan Buya Hamka contohnya. Dan tulisan-tulisan Buya Hamka berkaitan dengan keadaan pemimpin-pemimpin agama di tanah Melayu, Sumatera dan juga tanah Melayu. Yang ditulis dalam Ayahku contohnya, yang mengkisahkan tentang ayah kepada Hamka, Haji Abdul Malik. Karim Amrullah, Haji Abdul Karim Amrullah. Haji Abdul Malik itu nama Hamka. Karim Amrullah dari Haji Karim Amrullah. Ya, menceritakan tentang bagaimana golongan-golongan agama yang established, yang bekerja ataupun rapat dengan kerajaan British ini, mereka lebih senang dengan status quo mereka. Tetapi yang menggerakkan perubahan perlahan-lahan anti-British, ini ialah golongan muda, kaum muda. Okay? Kaum muda yang pulang dari Mesir, bukan pulang dari Arab Saudi, dan mereka ini bukan Wahabi. By no means they were Wahhabis. Datang dari mana gelaran Wahabi ini kepada mereka?